Aku tak nak keluar. Aku suka dengan budak ni. Budak ni datang cari aku. Aku suka dia. Sekarang aku nak dia duduk dengan aku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Geng, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Syah Mikael. Welcome back, I'm back. Okey, sebenarnya hari ni aku nak buat satu konten baru di mana aku nak bercerita dekat korang kisah-kisah seram ataupun kisah-kisah mistik. So aku nak bermula dengan kisah seram ataupun kisah mistik yang berlaku kat dalam hidup aku sendiri. Jadi aku nak cerita kat korang, pertama kali aku dirasuk oleh jin. Jadi aku harap korang boleh stay tune dan let's go. Okay geng, cerita ni bermula sewaktu aku dalam lingkungan umur 9 tahun lah macam tu. Aku berpindah ke satu tempat, berhijrah, keluarga kita orang berhijrah. Kita orang asal dekat Pahang, berhijrah ke Negeri Sembilan waktu tu. Kita orang berpindah dekat satu perkampungan ni, nama kampung tu kalau tak silap aku Kampung Pantai. Sebab aku sekolah dulu pun dekat sekolah Kebahasaan Pantai. Aku tak ingat memang nama kampung tu Kampung Pantai ke ataupun nama sekolah tu je Sekolah Pantai, tapi aku ingat Kampung Pantai lah, senang cerita. Kampung tu dekat, kalau korang tahulah, dekat Negeri Sembilan tu ada Kuala Kelawang tu kan. Kuala Kelawang tu jalan nak pergi ke Kuala Kelawang straight, aku belok kanan, dalam tu lah, masuk ke dalam lagi dekat atas bukit. Rumah aku dekat atas bukit, dekat dengan perkampungan orang asli lah. Tapi rumah aku bukan rumah kampung lah, rumah aku rumah teres. Rumah teres baru lah waktu tu. Dekat kawasan belakang rumah aku ni hutan bukit. So kita orang berhijrah kat situ, aku pun bersekolah dekat situ apa semualah. Nak dijadikan cerita, waktu aku mula-mula pindah kat situ, waktu tu aku kecil lagi, aku memang tak tahu apa lagi kan. Jadi aku cuma ikut keluarga aku pindah. Lepas tu aku sekolah kat situ. Kawan-kawan pun ada, cuma tak ramai lah sebab aku ni baru pindah kan, tak kenal ramai orang sangat. Adalah 4-5 orang kawan aku macam tu kan. Jadi aktiviti seharian aku lepas balik sekolah, aku tak pergi mana-mana sangat lah, tak pergi main kat mana-mana sangat lah. Aku cuma main dengan adik-beradik aku je. Adik-beradik aku ada 4 orang. Lepas tu waktu tu sepupu aku tinggal dengan aku 2 orang. So ada 6 orang lah. Tapi waktu tu kecil-kecil lagi sebab aku waktu tu umur 9 tahun. Sepupu aku 2 orang kembar umur 10 tahun. So 10 tahun, dia orang 10 tahun kembar. Aku 9 tahun. Lepas tu adik aku kembar lebih kurang dalam umur 7 tahun. Lepas tu adik aku seorang lagi tu umur 4 tahun, 5 tahun macam tu lah. 5, 7, 9, 10. Jadi mula-mula pindah tu macam biasalah kita orang kata menjalani kehidupan seperti biasa. Aku budak lagi tak tahu apa. Bila balik sekolah, aku macam tak ada kawan lagi kan. So aku main lah dengan sepupu-sepupu aku kan, dengan adik-beradik aku, main dekat kawasan-kawasan rumah je. Jadi ni satu hari tu aku rasa macam kita tak tahu dah nak main apa aktiviti kita kan. Dekat belakang rumah aku tu ada, orang kata apa dia kawasan hutan, tapi dia macam rumah aku ni belakang tu, sebab rumah aku kawasan bukit tau, dia atas bukit. Dekat belakang tu dia ada macam kawasan hutan lah, hutan bukit kan. Tapi dekat kawasan belakang, betul-betul belakang rumah aku tu ada lebih kurang dalam nak kata besar tak besar sangat lah, tapi ada satu kawasan yang lapang sebelum hutan. Mungkin sebab dia orang dah tambak dulu kan, apa semua dah clearkan kawasan hutan tu. So dekat belakang rumah aku tu clear, kosong, tak ada apa-apa kan. Tapi kawasan hutan lah, belakang tu hutan dia. Jadi dia ada ruang kat tengah-tengah tu lah kan. Jadi kita orang ni selalu tengok orang pergi kat belakang tu, orang dewasa lah waktu tu kan, bawa senapang apa semua, mungkin dia orang pergi berburu kan. Satu hari tu aku macam planning dengan sepupu-sepupu aku, adik-beradik aku kan, macam teringin nak pergi dekat bawah tu, nak pergi jalan dekat bawah tu.
Jadi kita orang pun pergilah main dekat bawah tu, turun dengan sepupu aku ni kan tua lagi pada aku, dia lah yang kepalanya, aku macam bagi cadangan je dekat dia. Lepas tu kita orang turun, dia ada jalan turun kan. Lepas tu kita orang pun pergi main-main kat situ, seronok-seronok waktu tu petang. Lepas tu tengah-tengah main tu jumpalah kelosong-kelosong peluru tu kan. Dia orang pakai waktu tu, dia orang pakai senapan patah. Jadi peluru-peluru kan, senapan patah kan ada 2 peluru kan, kelosong peluru tu. Kita orang macam seronok, ni peluru yang dia orang pakai ni, buat berburu ni apa semua kan. Kita orang pun ambil kutik-kutik, seronok, kutik banyak ni. Lepas tu macam aku cakap tadi, kawasan rumah aku tu belakang tu dia macam berbukit-bukit jugalah. Lepas tu dia ada macam, aku nak cakap apa, aku tak reti nak cakap lah. Dia macam busut ke, tapi aku rasa bukan busut, dia macam gua kau tahu. Dia macam kan biasa kalau kita duduk kat kawasan hutan kan, dia macam tanah rata, lepas tu turun, dia boleh turun kan, turun ke bawah tanah lagi, lepas tu dia ada macam gua kecil lah, tapi macam busut lah, tapi boleh masuk lah, ada yang besar, ada yang kecil kan. So waktu tu dalam kita orang tengah kutip-kutip peluru tu kan, sepupu aku pun tengah kutip peluru tu, aku pun macam tengok siapa lagi banyak, engkau lagi banyak apa semua, kita orang pun kutip. Waktu tu aku macam nak kejar lah, nak cari banyak-banyak kan. Aku cari. Lepas tu aku turun dekat bawah tu, aku seorang waktu tu. Aku turun dekat bawah waktu tu. Lepas tu waktu aku turun tu, aku nampak macam ada satu busut lah, macam gua lah, macam aku cakap tadi kan. Lepas tu aku pun macam nak kata tinggi pun tak tinggi sangat, nak kata rendah pun tak rendah sangat. Waktu tu aku umur 9 tahun. Korang bajet lah tinggi aku berapa kan. Aku masuk dalam gua tu, aku kena tundukkan sikit je kepala aku, macam kena bongkokkan sikit kepala aku macam tu kan. Lepas tu aku masuk kat dalam tu. Aku pun tak tahu sebab apa aku masuk. Aku teruja ke apa ke, aku pun tak tahu. Waktu aku tengah seronok-seronok tu kan, kutip-kutip, aku nampak, atau aku masuk. Lepas tu aku macam, dia macam ada satu perasaan yang macam aku tiba-tiba masuk. Dia macam, aku terpaku sekejap, macam terdiam. Aku pun tak tahu kenapa waktu aku macam masuk, lepas aku senyap. Lepas tu aku macam keluar balik. So aku macam diam. Tapi aku tak tahu sebab apa aku jadi macam tu. So aku pun keluar. Aku pergi balik kat sepupu aku. Lepas tu aku macam senyap sekejap, macam buat tak tahu. Lepas tu aku pun sambung main balik kutip-kutip. Lepas tu aku cakap, dah lewat dah ni, jom kita balik. Aku pun naik balik dekat atas tu kan, dekat rumah aku, sebab kena naik bukit ni. Aku pun naik balik, duduk kat rumah aku. So aku macam biasalah, aku nak kata berlaku apa-apa kat aku pun tak ada. Tapi aku jadi macam senyap sekejap, macam bila orang cakap dengan aku jadi macam senyap. Dia cakap, weh kenapa ni? Macam tu lah, contoh lah kan. Aku macam senyap, tak ada apalah. Tapi aku pun tak tahu kenapa benda tu berlaku. Aku nak cakap aku takut pun tak kan. Sebab aku masuk dalam keadaan berani dan aku keluar pun dalam keadaan berani je. Aku tak rasa apa-apa, tak rasa kena sapa dengan siapa-siapa ke apa ke. Tapi aku jadi macam senyap macam tu lah. Lepas tu aku pun orang kata apa, teruskan kehidupan aku macam biasa. Aku mandi apa semua macam biasa. Lepas tu biasalah kita orang dekat kampung waktu tu, dekat orang kata dekat rumah lah, tak tahu nak buat apa aku dengan sepupu aku ni. Kadang-kadang kita orang ni ialah tempat baru kan. Kita orang ni kadang-kadang duduk kumpul ramai-ramai kan. Aku, adik-beradik aku, sepupu aku kepala sebab dia tua sekali kan. Dia duk sibuk bercerita pasal hantu lah, apalah. Contoh kita petang tadi kita ada jumpa hantu ke, nampak hantu lah, apalah. Kadang-kadang nanti ada orang ketuk pintu ke apa kan. Waktu tu aku duduk dekat dapur aku, lepas tu pintu dekat belakang tu lah yang hutan tu. Jadi aku pun rasa macam seram sejuk. Aku macam bila dia bercerita tu, aku bayangkan macam ada sesuatu. Aku bayangkan satu, aku tak tahu, aku macam terbayang sendiri satu, orang kata apa, satu sosok tubuh badan yang pakai baju putih berambut panjang. Macam tu lah, aku macam terbayang sendirilah. Aku pun tak tahu, bila dia orang bercerita je aku pun macam terbayang macam tu. Jadi aku buat tak tahulah sebab kita orang tengah bercerita seram kan. Jadi aku pun iyalah senyap macam tu je. Lepas tu habis kita orang pun tidur apa semua kan. So tak ada apalah yang berlaku. Kehidupan aku terus macam biasa. Tapi lepas pada tu aku jadi macam lain sikit tahu. Aku jadi macam agresif sikit. Boleh dikatakan macam aku jadi agak nakal sikit lah lepas pada tu. Macam aku jadi cepat nak marah, jadi panas baran. Aku suka bully adik-adik aku. Macam adik-adik aku kalau
aku minta tolong ke apa kan, aku mesti cakap tolong, aku marah dia. Lepas tu kalau kau tak tolong, aku sepak kau. Aku pernah sepak dia orang. Tapi waktu tu aku tak sedar lah aku buat macam tu kan. Mana kata aku rasa macam biasa je. Bila aku dah besar baru aku terfikir, oh dulu aku jadi macam tu kan. Tapi lupa lah. Jadi itulah perangai aku jadi waktu tu. Jadi aku ingat benda tu biasa. Sebab aku pun macam fikir aku dah mungkin semakin membesar, aku semakin nakal ke apa kan. Jadi satu hari tu, bila aku tidur, aku jadi macam, orang kata apa jadi macam susah sikit lah nak tidur aku. Tidur aku ni tak macam tidur yang dulu lah. Aku selalu terjaga waktu malam. Lepas tu aku jadi takut tiba-tiba aku jadi macam terbayang sosok macam yang aku cerita tadi lah. Aku terbayang macam, senang cerita macam ada pontianak dekat dengan aku lah kan. Macam aku rasa macam ada orang dekat dengan aku je. Aku kadang-kadang aku rasa macam ada benda bisik dekat aku. Macam tu lah lebih kurangnya. Tapi waktu tu aku kecil lagi, aku tak tahu. Aku ingat itu perkara yang biasa lah sebab sepupu aku pun selalu cerita-cerita hantu kan. Jadi aku buat tak tahu je lah. Aku buat tak tahu apa semua. Lepas pada tu, satu hari tu aku diserang sakit. Serang sakit dada kau tahu. Dia sakit dada yang sakit sangat. Aku rasa macam aku sakit dada tapi aku tak reti nak cakap macam mana. Dia sakit. Tapi dia rasa macam, aku tak reti lah juga nak gambarkan macam mana kat korang. Tapi aku senang cerita aku sakit dada lah. Lepas tu mak aku waktu tu macam cuak lah. Dia macam panik tak tahu nak buat apa kan. Lepas tu dia panggil lah orang kat depan rumah aku tu. Dia panggil orang depan rumah aku, jiran aku tu. Lepas tu jiran aku tu aku ingat lagi dia naik kancil turbo. Dia bawa aku pergi klinik, pergi hospital waktu tu. Pergi hospital aku waktu tu tak sedar lah. Sakit dada kan sangat-sangat. Lepas tu aku tidur ke apa, aku tak sedar ke apa. Lepas tu aku sedar-sedar aku ada kat hospital. Waktu aku duduk dekat hospital tu, aku tersedar mak aku ada kat sebelah lah. Aku kejut mak aku kan. Aku cakap kenapa ni? Aku cakap lepas mak aku cakap aku sakit dada tadi. Lepas tu macam mana? Nanti doktor, tengoklah doktor cakap apa nanti. Lepas tu aku macam tak ada apalah, aku dah okey dah, aku cakap macam tu. Jualan balik. Lepas tu mak aku cakap tak apa, tunggu doktor. Waktu tu aku pun dah macam cocok semua pakai pernafasan waktu tu kan. Lepas tu aku pun tak apalah. Lepas tu aku pun balik. Lepas pada tu aku dah boleh keluar, aku pun balik. Lepas tu aku tanyalah mak aku kan, doktor cakap apa? Mak aku cakap doktor tak cakap apa-apa. Aku cakap aku ada sakit jantung ke apa ke? Mak aku cakap tak ada, doktor cakap semua okey. Aku macam pelik lah sebab memang waktu aku sakit dada tu aku ada rasa macam lain ke tahu. Aku pun tak retilah nak cakap kan. Tapi aku sakit tu rasa macam aku tak retilah nak cakap. Jadi memang aku dah rasa lain daripada awal. Tapi aku buat tak tahu je lah kan. Lepas tu mak aku ni bawa aku pergi dekat satu Tok Bomoh ni lah. Tok Bomoh ni kawan kepada member aku kat sekolah tu. Jadi dia orang pun bawa aku pergi kat satu rumah ni lah, rumah Tok Bomoh ni lah. Waktu aku turun tu aku ingat lagi dekat rumah dia tu, dia duduk kat rumah kampung. Lepas tu rumah dia, dekat sebelah rumah dia tu ada satu, orang kata apa, satu pondok, orang kata pondok kecil lah. Rumah juga. Tapi dia macam mana aku nak cakap dia kecil, dia macam pondok tapi dia macam rumah orang asli tu yang kau orang tengok kat dalam cerita tu kan, yang dia punya dinding tutup dengan orang kata apa, daun apalah aku nak cakap tu, dia macam daun nipah aku pun tak tahulah. Dia macam rumah perkampungan orang dulu-dulu lah, macam rumah perkampungan orang asli lah. Tapi tu bukan rumah dia, rumah dia yang kat sebelah tu. Lepas tu bila aku tengok rumah tu aku rasa macam seram. Aku tengok pelik lah rumah ni kan. Dia terkunci rapat, ada mangga apa semua kan. Lepas tu aku pun naik. Okey, ni cerita ni bermula. Aku pun naik kat rumah tu. Lepas tu mak aku pun cerita apa semua. Aku pun ceritalah aku ada pergi kat main kat belakang apa semua. Aku ada masuk kat sini dekat apa semua tu kan. Okey, lepas tu mak aku pun ceritalah pergi hospital, doktor tak cakap apa-apa, aku sebenarnya tak ada sakit apa semua. Jadi pelik lah kenapa aku sakit apa semua. Lepas tu masalahnya Tok Bomoh tu dia pandang aku lebih kurang macam tu je. Dia pandang aku, ingat lagi muka dia. Dia pandang aku. Lepas dia pakai baju macam baju orang bersilat tau. Dia pakai baju warna hitam.
Lepas tu dia pakai songkok ke dia pakai tanjak, aku tak pernah ingat waktu tu. Lepas tu seluar hitam apa semua, dia duduk, dia suruh aku lunjurkan kaki kan. Aku pun lunjurkan kaki aku. Lepas tu dia tekan aku punya kaki. Waktu tu belum lagi. Dia suruh aku baring dulu. Mula-mula dia suruh aku baring dulu. Lepas tu dia ambil telur. Dia ambil telur dulu ke dia suruh aku kaki dulu, aku tak ingat. Dia lunjuk kaki dulu. Betul lah. Sorry. Dia suruh aku lunjurkan kaki aku dulu. Lepas tu aku pandang dia. Lepas tu dia tatap mata aku. Dia pegang aku punya ibu jari kaki. Dia tekan. Aku cakap, apa hal dia ni tekan kaki aku ni? Aku sakit kan? Lepas tu dia cakap, sakit tak? Aku cakap, sakit. Lepas tu dia tekan lagi kuat. Sakit tak? Sakit. Tapi aku buat tak tahulah kan. Lepas tu dia tekan lagi kuat. Dia cakap, siapa kau? Aku macam waktu tu terpinga-pinga kan. Siapa kau? Keluar kau dari tubuh ini. Keluar. Dia cakap macam tu. Aku pun dah macam, kenapa dia ni? Waktu tu aku sedar lagi. Lepas tu dia tekan lagi kuat. Tiba-tiba kau tahu, tengah-tengah dia tekan tu, tiba-tiba aku macam kau tahu tak, tiba-tiba aku jadi macam tu. Aku macam waktu tu aku sedar yang aku tengah ketawa, tapi aku tak tahu kenapa aku ketawa. Kau tahu, minda aku jadi macam separa sedar. Dia jadi macam korang bermimpi, korang tengok benda yang berlaku depan mata kau, korang mimpi kan, benda tu berlaku kat depan mata kau, korang tengok tapi korang tak boleh nak buat apa-apa. Macam itulah aku sedar yang aku tengah gelak, tapi aku tak tahu kenapa aku gelak. Kenapa kau kacau aku, Macam tu. Remang bulu muka aku bila cerita ni. Tapi itulah yang berlaku pada diri aku. Aku sedar waktu tu. Lepas tu dia kenapa kau kacau budak ni? Kenapa kau cakap kau kacau budak ni? Dia cakap macam tu. Aku ingat lagi. Lepas tu aku cakap Siapa yang kacau siapa? Aku tak kacau dia. Dia yang datang cari aku. kau tahu tak, kau bayangkan benda tu berlaku. Aku kalau ingat-ingat balik memang seram. Tapi aku ingat benda yang berlaku depan aku tu. Lepas tu dia